Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna a'malana as-salihah wa an yudima 'alaina ni'matal 'amalis salih. Kita mohon moga-moga Allah terima segala amalan baik kita dan mengekalkan ke atas kita amalan yang baik ini, insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setelah kita bicara tentang tauhid dan apa kesannya, apa hasilnya, hari ini ta'ammulat fi suratil asr, renungan terhadap surah Al-Asr, satu surah di antara surah yang pendek di dalam Al-Quran tetapi mengandungi kaedah hidup yang sempurna. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law fakkara an-nas fi hadhihi as-surati lakafathum." Kalaulah manusia merenung pada surah ini sahaja, sudah cukup bagi mereka untuk mereka hidup dengan baik, lalu mati juga dalam keadaan yang baik. Surah ini menggariskan kepada kita manhaj yang sempurna untuk kita hidup pada tempoh yang sangat singkat ini. Hidup seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Sepanjang zaman berlakunya kehidupan, di mana sahaja tempat kita hidup, maka manhaj ataupun cara hidup yang sempurna ini boleh diamalkan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada di hadapan kita sebagai seorang hamba kecuali satu manhaj saja, satu cara saja untuk kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan perjalanan yang kita lalui itu akan sampai kepada syurga Allah dengan mudah. Selain daripada jalan yang jelas diletakkan oleh Allah, kesemuanya adalah dhaya'un wa khasarah, sia-sia dan merugikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah yang pendek ini dengan berfirman wal 'asr, dan demi masa. Surah yang selalu kita baca, selalu kita dengar tentang tafsirannya, namun ia adalah surah yang selalu kita kena peringat diri kita tentang dia. Demi masa, Allah nak bagi tahu dekat kita sesuatu yang Allah bersumpah dengannya adalah penting. Yang kedua, kita sebagai manusia adalah masa. Seperti mana masa jam kita tu, dia berputar, dia takkan patah balik. Satu saat pun tak boleh patah balik. Maka demikian kita, innamal insanu waqtun, hanya sahaja manusia itu adalah masa. Kullaman qada yawmun in qada bid'un minhu, setiap kali berlalunya satu hari,
berlalulah sebahagian daripada umur kita. Nak patah balik pergi kemarin tak boleh, tak sat. Kot mayang tak khusyuk dia nak patah balik. Mula balik boleh tak, pulas balik jam tak boleh. Maka al-insan waqt, manusia adalah masa yang mana bila berlalu, berlalulah. Yang terlepas tu kenangan. Yang kita teringin nak buat pada masa lampau adalah angan-angan. Yang ada di hadapan kita adalah kenyataan, dan yang kita bercadang nak buat itulah sebaik-baik amalan yang kita kena perkemah. Tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu hari pun kecuali apabila terbit fajar, hari itu akan memanggil, ya bena Adam, ana khalqun jadid, wahai manusia, aku adalah makhluk baru. Hari ni hari Jumaat, bukan Jumaat lepas, bukan Jumaat 2 minggu lepas, bukan hari Jumaat yang lama. Ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan baru, aku adalah makhluk baru. Wa ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi ke atas amalan kamu sepanjang hari ini. Fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, maka ambillah sepuasnya bekalan daripada aku, ambil keuntungan daripada aku, kerana aku tak akan kembali lagi sehinggalah hari kiamat. Habis Jumaat hari ni kita nak buat apa? Alhamdulillah kita dah mula dengan tahajud tadi, dah mula dengan solat subuh jamaah. Belum tu solat sunat subuh, masya-Allah. Kita duduk saat tazkirah, peringati diri kita sambil niat i'tikaf dalam masjid. Lagi kita baca surah Al-Kahf, kita berselawat, kita hadir pula solat Jumaat, dengar khutbah. Ambil apa yang menguntungkan kita hari ini. Kalau kita diizin masuk dalam bank, bertimbun duit dalam tu, dia kata ambil daripada pukul 7 sampai pukul 10, 3-4 jam masa diberikan. Nak balik tak? Nak relax, tengok ambil gambar selfie, tak ada. Cari beg, bungkus keluar, bungkus keluar. Fi yaumil Jum'ah waqtun yustajabu fihi ad-du'a, pada hari Jumaat ni ada satu masa Allah perkenan semua doa. Tapi tak tahu waktu mana. Pagi mungkin, petang mungkin, atau semalam lagi. Bahagian para ulama dengan tajribah, pengalaman mereka, kata mereka ma bainal khutbatain, antara dua khutbah atau ba'da salatil asr ila ghurubish syams, selepas salat asar sehinggalah terbenamnya matahari, itu di antara waktu yang sangat afdal untuk kita bertadarru', memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan masa untuk mengingatkan kita manusia ini. Apa Allah nak ingatkan? Innal insana lafi khusrin ma'a hadzal zaman, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian bersama dengan masa yang diberikan kepadanya. Kalau nak hitung balik umur kita duk lah ni, amalan kita banyak mana? Kita main masjid berapa jam, yang pergi stadium berapa lama, yang duk di market berapa lama, yang duk di jalan berapa lama, yang tidur berapa lama, waktu makan kita habis banyak mana? Berapa nisbah baca Quran kita seharian? Berapa nisbah kita duduk munajat dengan Allah? Innal insana lafi khusr, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah letak huruf taukid, inna, kemudian lam, taukid. Sungguh manusia ni rugi dengan masa. Ya Rabb, bagaimana dia rugi? Iaitu berlalunya masa,
habisnya umur, terluput daripadanya kesempatan, yang mana masa itu adalah modal untuk dia mendapat keuntungan dalam perniagaan dia, sedangkan dia berasa selesa. Dia rasa tak ada apa, esok dia jaga pula daripada tidur dia buat pula. Dia berasa yang dia habis kemarin dalam keadaan lara, lalai, patah lagi jika dalam maksiat. Itu hanyalah satu hari yang berlalu daripada hari-harinya yang banyak, tapi dia tak merasai kerugian. Apa yang kita dah tinggal kemarin tak boleh buat dah. Kemarin kalau kita tak salat duha, habis duha kemarin tak ada. Hari ni boleh tak nak salat duha yang kemarin? Hari ni untuk hari ni. Ya Rabb, kemarin tak ada istighfar, habislah istighfar yang kemarin telah pergi. Selawat ke atas Nabi yang kemarin itu telah terluput masanya. Ada sahabat saya lama tak jumpa, bukan duk jauh pun dekat, telefon mai ajak mai rumah ni, aku buat nasi Arab ni, melih kambing ni. Depa ni kalau cerita melih kambing ya, mesti terpacak mai. Tak mai, kata awak ni rupanya duk kena terpacak depan laptop sebab main saham tu. Dia ada masa dia tu, dia kata okey, masuk duit, tekan pung masuk, tak pergi saham naik. Okey, hold Ustaz, okey jual tu, ajak makan nasi kambing tak mau. Kata hang kaya sangat lah kok no, sampai tak mau ukhuwah silaturrahim tak ada ni. Tak ada lah sikit tu. Kata bukan nak kata dia tinggal hak dia ni, tak nak abang kata kalau kita ada keuntungan yang kita bukan yakin lagi pun, hanya sangka saja pun, kita dah ambil berat tu, baru menyangka saja. Saham ni tuan-tuan tahu, tuan-tuan tahu, dia bagi kita syok awal-awal, dia bagi. Elok banyak modal kita berung dia tarik. Lagu tu lah kapitalis ni, dia fikir hapuan dia tak usah duk timbang lah. Kalau 1 juta orang masuk main saham, berapa ribu saja yang akan untung. Yang keuntungan tu hanya sedikit daripada apa yang mereka tarik abang orang ni. Mereka memang untung banyak. Berapa judi ya, juta orang main, berapa kerak je yang menang. Hak lain diambil oleh toke-toke judi. Nah, tapi orang usaha baik, umur kita, masa kita adalah modal hidup kita, dan dia adalah tempat simpanan amalan soleh kita. Kemarin berapa banyak amal soleh kita simpan. Untuk hari Khamis kemarin, berapa amal kebaikan yang kita simpan, yang nanti kita akan buka di hadapan Allah. Hari ini pula kita mula. Berapa banyak amal soleh kita akan simpan hari ini sampai kita tidur, nanti kita akan buka di hadapan Allah esok pula. Maka kena simpan yang elok-elok, untuk nanti bila kita buka, kita gembira, bukan dalam keadaan kesedihan. Dan semoga kita tak seperti yang Allah sebut tentang kebiasaan manusia, innal insana lafi khusrin, ay ma'a waqtihi. Dengan masa yang dia ada, dia jadi rugi. Kemudian kata Allah, illal ladzina amanu. Bila Allah kata sungguh manusia ni rugi sungguh dengan masa dia, kecuali orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman adalah orang yang sentiasa berhubung dengan Al-Khaliq, zahir dan batin dia. Batin dia tak pernah terluput sedikit pun daripada terikat dengan Allah. Pada ketika dia perlu, dia bertawakal kepada Allah. Pada ketika dia takut, dia merasa aman dengan Allah. Pada ketika dia seronok, dia rasa bersyukur dengan Allah. Ketika ditimpa musibah, dia datang berlindung dengan Allah. Lahirlah kesabaran daripada diri dia, tawakal, penyerahan diri, syukur, berterima kasih. Pada zahirnya dia bangun melaksanakan. Pada ketika Allah nak dia ada di masjid waktu ni, dia sampai. Allah nak dia ada di tengah masyarakat untuk membantu kepayahan orang, dia ada. Pada ketika dia perlu berada di rumah mengurus anak-anak isteri, dia ada. Pada saat dia kena ada di tempat apa pun, dia ada. Ketika Allah tak mau kita ada di satu tempat, jangan pergi. Itu kata mereka, buatlah apa pun, tapi jangan sehingga Allah mencarimu pada tempat yang kamu perlu ada, dan Allah mendapati kamu berada di tempat yang kamu tak perlu ada. Ini kerugian pada umur kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang ada hubungan yang baik dengan Allah zahir dan batinnya, yang dia tahu bahawa segala pergerakannya adalah imtidadun minallah, satu kurniaan daripada Allah. Kalau setiap manusia sedar bahawa nafas dia Allah bagi, dia tak akan bernafas dengan benda-benda kotor yang haram. Kalau dia sedar bahawa yang dia telan dalam mulut dia tu, dia tak ada apa daya dan kekuatan untuk mencerna kecuali izin Allah. Kita boleh tak kontrol perut kita, bagi hancur makanan dalam perut? Kita hanya telan saja. Kita hanya tokak, telan, masuk dalam kerja kita. Nak agih yang mana, nak pergi jadi tenaga, mana nak pergi jadi darah, mana nak pergi jadi apa, protein dan sebagainya, mana yang kena buang, yang tak perlu. Itu bukan kita urus, Allah yang urus. Maka kalau dia tahu dia nak sumbat yang haram ke, ya Rabb, ini orang tak peduli dengan rasuah dan sebagainya, begitu dahsyat, menakutkan. Ya Rabb. Tama illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat, kerana iman itu adalah kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan amal salih. Kecuali orang-orang yang beriman, sifat mereka yang pertama. Yang kedua, mereka buat perkara yang baik, ibadah, elak daripada perkara yang mungkar, maksiat. Lalu mereka membuktikan kepada Allah, ya Rabb, kami bukan sekadar mengakui annaka antar Rabb, bahawa kamu adalah Tuhan, tetapi kami memberi bukti terhadap ketuhananmu dengan tunduk. Al-amalus salih ni luaslah. Dah, itu kita dah dibicarakan oleh guru-guru kita. Yang ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang ada had dia, jangan lebih. Walaupun kita rasa seronok, mayang subuh ni kalau kita tambah 4 rakaat bagus, dah duk mangkit teruk-teruk dah pagi-pagi dah, tak boleh, cukup 2. Ada yang tidak ada had, silakan solat sunat mutlak pada waktu yang dibenarkan, semayang. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada ibadah, manfaat dia terhenti bila kita berhenti. Ada ibadah yang manfaat dia berterusan walau kita berhenti, walau kita mati. Maka himpunlah kedua-duanya, ambillah semua jenis ibadah. Annaka la tadri
bi ayyi amalika yudkhilukal jannah, karena kamu tidak tahu amalan apakah yang benar-benar memasukkan kamu ke dalam syurga. Dalam satu hadis kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku lihat ada seorang yang berpusing-pusing dalam syurga, seronok, lompat-lompat. Sebab apa? Punca dia apa? Fi agsanin, hanya kerana beberapa dahan pokok yang dia buang, yang melintang jalan, yang mengganggu jalan orang ramai. Ya Rabb, tengok ada pokok tumbang, terus dia tak fikir apa, balik rumah ambil gaji ke, ambil parang ke, kapak ke, potong, heret, tolak tepi, orang boleh lalu. Ya bukan dia tak ada amalan lain tak, tapi yang tu sangat menarik perhatian Allah dan rahmatnya. Nah, ada yang hanya menyelamatkan binatang, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu perbanyakkan jenis amalan, kerana kita tak tahu yang mana boleh mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Sifat orang yang untung ni ialah sentiasa berpesan-pesan, saling berpesan untuk mempertahankan kebenaran. Lianna an-nuhudha bil haqqi asir, kerana nak pertahan kebenaran ni memang payah. Nak duduk dalam benda betul lama, cabaran. Sama ada mai dari diri kita sendiri atau dari sekeliling. Kita nak buat betul seorang-seorang kita, keliling tak mahu. Dah sesuatu buat warung ni, orang semua ambil, takkan tak ambil pula. Hak tak mau join tu salah. Lah satu kumpulan rosak, makan rasuk. At-tawasi bil haqq muhim, penting sungguh pesan-pesan, memesan, mengingatkan kebenaran kepada diri kita dan orang lain. Maka yang tadi, beriman dan beramal saleh, adalah untuk diri sendiri. Adapun berpesan dengan kebenaran, sagi berpesan dengan kesabaran, adalah untuk orang lain. Maksudnya manusia ni dia boleh sempurnakan diri dia dengan iman dan amal saleh, dan lebih menyempurnakan masyarakatnya dengan sifat berpesan. Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni dia boleh naik, dia boleh turun. Yaqwa wa yad'uf, dia boleh kuat, dia boleh lemah. Ya'ti wa yadhhab, dia boleh mai, dia boleh pi lagu tu ya. Kadang-kadang mai sehari je, hilang seminggu. Tu. Kat Ramadan dia mai tak? Awal Ramadan mai tak? Masuk 10 Ramadan hilang. Tata keluar lagu raya, tungtang kata, tu kata iman. Manusia yang punya pasal, jangan salahkan Allah. Maka kerana itu kena berpesan, supaya perkara yang benar itu sentiasa berada pada fikiran manusia. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan supaya bersabar, kerana hidup ini seperti yang kita tahu, al-hayatu darul ibtila atau ad-dunya darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian. Ujian sama ada dengan nikmat atau ujian itu dengan maksiat. Minta maaf, ujian dengan nikmat atau ujian dengan musibah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bila bicarakan tentang sabar, dia kata sabar ni ada 4. Sabar dalam melakukan taat, sabar di hadapan maksiat, sabar di hadapan perasaan kita.
Ni perasaan ni kalau tak sabar, dia kira nak rasa syok sendiri, nak menunjuk, nak apa. Dan sabar di hadapan masaib al-makarih, perkara musibah yang kita tak suka. Al-makarih terbagi kepada dua. Musibah ni dua. Pertama, langsung daripada Allah, seperti penyakit, seperti kefakiran, kepayahan, atau dia datang melalui perantaraan manusia. Cuaca mungkin, binatang. Yang kedua-duanya adalah ujian yang perlu diurus dengan baik. Bukan diterima dengan putus asa, dengan memaki hamun, dengan kecewa, dengan membentak-bentak. Itu Nabi larang bila ada kematian, duk riau kuat-kuat. Masyarakat jahiliah dulu mengoyak-ngoyak pakaian mereka, menampak-nampak pipi mereka. Kami lihat benda tu waktu mengaji dulu. Rumah kami sewa dulu di Dimash, betul-betul belakang tu kubur, buka pintu kubur, pagang kubur tu dinding rumah kami, rumah sewa. Sampai rumah sewa kami dikenali sebagai jiran kubur. Orang tanya, pergi mana? Pergi jiran kubur. Bila ada kematian, bila tu mayat dimasukkan, dia bunyi perempuan-perempuan ni pada lagi pumpang dalam Tok Syekh tu tegur, duk hafal tu. Alhamdulillah adat kita tak macam tu di sini. Alhamdulillah perempuan kita tak ikut sampai ke kubur sangat, ke tempat. Ya, kalau ikut pun tahan diri. Kerana kita milik Allah. Kita pun sebut inna lillah, kami milik engkau ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali. Yang ambil balik, ambil. Yang kata apa? Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Apa yang Allah bagi milik dia, yang dia ambil pun milik dia. Sabar ini satu benda yang mudah disebut tapi payah dalam mengamalkan. Sabar dia main pada awal ujian, bukan di tengah dan di hujung. Tengah dan hujung itu adalah, kalau seseorang bersabar di tengah musibah dan di hujung, itu hanyalah kerana keletihan dia menanggung. Dia nak buat apa lagi dah? Sabar je lah. Tak. Sabar inda sadmatil ula, kata Nabi. Waktu kena tu, pang, apa reaksi dia? Waktu hilang awal-awal tu, apa reaksi dia? Kepada siapa dia tuju dulu? Apa yang keluar dari mulut dia? Dalam hati dia, marah ke, benci ke, geram ke? Itu mana sadmatul ula. Lepas 3 hari, kata saya alhamdulillah boleh sabar dah hari ni. Itu sabar yang sia-sia. Itu hanyalah, maknanya nak buat apa lagi dah kan? Motor hilang 3 hari dah tak jumpa. Aku ni sabar lah, buat macam mana? Buat macam mana tu? Tak ada helah dah, kecuali dia kena menyerah. Sedangkan bukan lagi waktu untuk bersabar ketika itu. Dan orang yang bersabar, pahala dia sangat besar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja orang yang sabar ni, Allah akan beri pahala kepada mereka tanpa hitungan. Maknanya banyak sungguh. Kerana sabar itu payah, maka pahalanya juga sangat besar. Tuan umpan dirahmati Allah, surah ini ia bicaranya sangat luas. Kita ringkaskan, moga-moga pada kadar itu kita dapat menanggapi ahamiyatul waqt, kepentingan masa kita. Dia tak boleh dihabiskan dengan perkara yang kalau dia hanya lara, tak ada apa, tak ada baik, tak ada buruk pun tak elok kan. Kita duduk saja, tak buat maksiat dan tak buat ibadat pun rugi. Apatah lagi masa tu dibuat maksiat padanya, sangat-sangatlah rugi. Kalau kita kerja dengan orang pun, masa kena kerja tu kita pergi main Facebook, pergi apa semua, orang marah. Aku bagi gaji kat hang,
Macam mana masa yang Allah bagi kat kita, kalau kita guna pada benda yang tak elok, takkan Allah tak marah? Nah, semua milik Allah, padanya kita akan kembali. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ada buat kalender mahal untuk edaran, cuma tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh ambil. Cuma tepi kalender tu ada tabung yang kalau tuan-tuan nak menyumbang, hari ni kami daripada pihak Mahat lah, kami akan turun ke Sepang dan Jenderang. Kawan-kawan di sana kami suruh minta tolong cari kampung atau rumah yang agak tak sampai lagi bantuan. Kita bawa peralatan untuk pergi tolong mereka sikit. Kita bila pernah kena banjir ni kita tahu lah, berat dia tak tahu nak apa. Bila ada orang main tolong rasa ringan sungguh. Ni masa membalas budi lah, insya-Allah. 2 bulan lepas Mahat tenggelam, orang bakat main tolong, alhamdulillah. Ni pun alhamdulillah ada sejumlah duit. Kami tak bawa barang apa, makan tak bawa, kami bawa duit saja. Duit dengan peralatan mencuci. Sebab sahabat-sahabat di sana kata hak tu yang penting. Banyak orang bawa pergi beras, bertapuk, bertimbun, nak masak apa dengan tunggah pun hanyut dengan tenggelam habis. Kut dengan duit tu meringankan bebanan mereka nak beli barang-barang baru, insya-Allah. Kalau tuan-tuan berhajat untuk sampaikan juga melalui kami, boleh masuk dalam tabung yang saya bawa di belakang dan di situ. InsyaAllah hari lepas Jumaat saya dengan Abang Ustaz Amir dan kawan-kawan lagi akan bergerak ke sana lah, 2-3 hari insyaAllah kampung di sana. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.